Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, sidang penonton yang dihormati rahimakumullah. Dalam preview kali ini, saya ingin membawakan satu buku yang bertajuk Kebangkitan Gerakan Islam, Analisis Strategi dan Polisi AKP Turki Memenangi Pilihan Raya Umum. Buku ini ditulis oleh Ahmad Zakirin, seorang penulis daripada Indonesia yang pernah merupakan seorang ahli kepada Parti Keadilan yang kemudian menjadi Parti Keadilan Sejahtera di Indonesia. Buku ini diterbitkan oleh Alam Raya Enterprise dan diterbitkan pada Ogos 2012. Buku baru ini buku yang sangat menarik, sesuai untuk dibaca oleh orang-orang yang ingin memperjuangkan Islam yang melibatkan diri dalam politik dan pilihan raya. Buku yang ada di tangan saya ini dipersembahkan penerbit sebagai mata rantai sejarah yang terungkap di negara Dua Wajah Turki. Buku ini merupakan satu pandangan sudut pandang oleh penyelidik berdasarkan fact and figure, polisi dan strategi politik yang diambil oleh pemerintah Turki, khasnya parti AKP yang dianggap sebagai parti kelompok Islam adalah bersesuaian dengan sejarah, politik dan budaya yang mereka anggoti. Mungkin dalam buku ini kita akan menemukan beberapa perkara yang tidak sesuai dari pandangan Islam, terutamanya apabila menyentuh soal pluralisme, Islam dan politik, liberalisme dan sebagainya. Harus diingat bahawa Turki berada dalam pemerintahan tentera yang sangat sekular dalam tempoh yang sangat panjang. Jadi kalau nak memulihkan suatu sistem yang telah lama bertapak di satu negara tu, mungkin akan memakan masa yang panjang. Jadi mereka perlu mengambil kira pandangan dan kepentingan banyak pihak agar hidup beragama dapat dinikmati dan melihat kegemilangan kerajaan Utsmani bersinar kembali. Dalam buku ini kita dapat melihat pelbagai cabaran yang terpaksa ditempuhi oleh parti AKP, pimpinan Erdogan, cabaran dari dalam dan luar negara. Namun setakat ini kita saksikan semua ranjau itu dilalui dengan tenang, baik dan bergaya. Jadi kita akan dapat menelusuri bagaimana kebijaksanaan parti pemerintah berjaya menguasai tentera yang berkali-kali gagal melakukan kudeta terhadap kerajaan yang demokratik, seterusnya menghapuskan kuasa dan campur tangan tentera dalam politik dan mengembalikan tentera kepada fungsinya sebagai benteng pertahanan negara. Begitu juga pemerintah berjaya menguasai media yang bekerjasama dengan polis untuk mengungkap konspirasi kudeta dan rasuah yang dilakukan pihak tentera. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati rahimakumullah, Zionis sangat bimbang atas kebangkitan ini sehingga peristiwa yang didakwa penghapusan etnik Armenia pada tahun 1919 semasa pemerintahan Utsmani dijadikan alasan untuk menidakkan hak Turki menyertai EEC dalam Kesatuan Eropah. Kes serangan terhadap Mavi Marwara juga diketepikan begitu saja tanpa apa sanksi terhadap Israel, walaupun kerajaan Turki meminta 3 syarat, iaitu memohon maaf, membayar ganti rugi dan membebaskan Gaza daripada sekatan. Begitulah kebalnya pihak Zionis daripada tindakan antarabangsa. Kalau kita belik dalam isi kandungan buku ni, keseluruhan mempunyai 8 bab yang bermula dengan pengantar penerbit, kata pengantar oleh Dr. Yun Mahmudi, seorang penganalisis politik daripada Indonesia, orang yang agak terkenal di Indonesia. Mungkin nama ni tidak kita kenali di Malaysia,
Bab 1 berkenaan dengan gerakan Islam antara Erbakan dan Erdogan, menerangkan tentang perbezaan bagaimana pendekatan berbeza yang dilakukan oleh dua pemimpin Islam tersebut. Zaman bab 2 tentang masih lagi kesan Mustafa Kemal Atatürk kepada sistem pentadbiran di Turki. Bab 3 bagaimana fungsi tentera, kesan tentera yang keras menjaga ideologi Mustafa Kemal Atatürk. Bab keempat, strategi dan dasar politik luar negara, parameter baru politik luar negeri Turki. Ini selepas Turki diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap AKP yang cuba mengamalkan dasar politik luar negara. Bab kelima, bagaimana Erdogan yang menonjol sebagai orang yang antara yang menarik kandungan buku ini adalah kata pengantar oleh seorang penganalisis politik di Indonesia, Dr. Yun Mahmudi, pengarah pendidikan Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universiti Indonesia. Di akhir perbicaraan beliau dalam kata pengantar tersebut, dia mengatakan bahawa saya berharap tentunya apa yang terjadi di Turki dapat dijadikan perbandingan dalam membangun sejarah, membangun bangsa Malaysia, kerana keadaan sosial, politik, budaya dan politik Turki sangat mirip dengan keadaan di Malaysia. Jika gerakan-gerakan Islam di Turki mampu memberikan kontribusi politik secara optimal dan menjadi kekuatan dominan, tentu gerakan-gerakan Islam di Malaysia dapat melakukan hal yang sama. 31 Januari 2012. Mungkin juga ada di kalangan kita yang ahli akademik berminat untuk mengetahui sumber rujukan yang dibuat oleh penulis. Jadi di muka surat 377 disenaraikan beberapa sumber rujukan yang diambil oleh penulis untuk menghasilkan buku setebal 383 muka surat. Ini adalah beberapa rujukan. 1, 2, 3, 4, 5 muka surat, beberapa rujukan yang diambil oleh penulis untuk menghasilkan mungkin pembaca juga berminat untuk mengetahui apakah perkembangan tentang jilbab yang berlaku di Turki, yang mana pada asalnya Mustafa Kemal Atatürk telah mengharamkan pemakaian jilbab di universiti, di tempat-tempat awam, dan Rami diceritakan secara detail bagaimanakah proses yang telah dijalankan oleh AKP supaya jilbab itu diperundangkan dan boleh dipakai oleh para muslimat di Turki.